Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa saya lagi Razi episod kali ini. Kalau episod lepas kita dah pergi melawat Sifu Rizal, Sifu Pisang tau, dekat Sabak Benam. Hari ini masih lagi di Sabak Benam, di tempat tinggal saya juga. Kita nak melawat Sifu Durian. Sebenarnya kat Sabak Benam ni tak ada orang lagi yang cuba tanam durian secara komersial, tapi dia ni satu-satunya yang sedang mencuba untuk tanam durian lah. Bukan orang biasa-biasa. Dia memang dulu memang hebat, orang hebat. Dia buat baka durian sendiri, benih durian sendiri, perkahwinan, grafting durian, cara tanam dia pun kita boleh belajar. Sekarang saya tengah tunggu dia, tapi saya jalan-jalan dulu dekat kebun durian dia. Dia belakang ni sebenarnya baru tanam. Tapi sementara nak tunggu durian tu membesar, dia tanam pisang lah dekat celah-celah ni. Adalah pokok durian, dia tak adalah membesar. Dia baru tanam lebih kurang dalam setahun ke 2 tahun. Nanti kalau ada dia, kita boleh tanya macam mana. Okey, jom tengok. Okey, tu warna dia. Warna dengan bos. Assalamualaikum. Ni warna bos, warna durian. Alhamdulillah. Nak tanya awak satu. Sebelum tu nak tanya nama dulu lah. Okey, saya Nasnan Jajuli. Nasnan bin Jajuli. Jadi asal daripada? Saya dulu belajar di UPM tahun 83. 1983 keluar, kemudian banyak bekerja sendiri. Banyak bekerja sendiri. Memang dari dulu dalam bidang pertanian je lah. Ya. Pengalaman sebelum ni pertanian apa yang pernah dibuat projek apa? Pertanian sekejap lah kerja dengan bernas di Afrika. Bahagian ternakan ayam penelur lah. Kemudian anak dah ramai jadi tempat tak boleh stay sana lama. Lebih kurang setahun saya ganti Dr. Naim itu hari. Okey. So bila balik saya fokuskan pada herba. Kemudian herba saya nampak dah cantik, cuma ada kesilapan sikit dari sudut penyusunan. Itu yang bila hari ni permintaan durian sangat menggalakkan harga pun. Dan selepas herba tu saya tercari-cari sebenarnya apa sebenarnya dalam pertanian ni, bidang saya bidang pertanian. Itu yang satu masa kawan ajak pergi Lenggong di Perak, Jabatan Pertanian. Jadi mulut saya ni celupa. Tanya pada Jabatan Pertanian di sini ada tak ladang durian yang komersial gitu kan. Dia cakap ada bawah Jabatan Pertanian. Ladang tu kepunyaan Cina Salam. Dia beli 6 ekar 1.5 juta. Dalam kebun tu ada 60 pokok. Pokok durian kahwin lah, campur ada di 24, sikit ada musangking, ada di 99. So bila jumpa dengan owner dia masa tu baru lepas 20 pokok yang berbuah tu. Bila tanya hasil macam tak percaya. 500,000. Yalah. Daripada 20 pokok aja. 20 pokok. Kalau 60 pokok aku tak tahu. Dari situlah saya melihat satu perlu ada kita yang bidang dalam pertanian, makna kita mengharap orang lain tak pergi ke mana lah. Itu yang daripada situ saya cari biji benih. Dan teringat masa belajar di UPM dulu, maknanya kalau nakkan pokok tu cepat membesar, ketahanan dia lebih, itu yang perlu buatkan kaki ganda. Atau istilah masa dekat UPM tu bukan kaki ganda, tapak gajah. Tapak gajah. Yang mana kalau tapak gajah ni dia selain daripada tumbesaran dia cepat, yang keduanya bila dia berbuah dia boleh lekat buah tadi banyak. Jarang gugur. Kalau ikut kajian Mardi, durian ni perlukan air yang banyak dan tak boleh akar dia terendam yang lama. Jadi itu yang saya cambering balik, tinggikan balik tanah ni. Dan saya melihat di Sungai Manik, batas sawah aja pun boleh berbuah dan lebat. Betul. Jadi itu yang saya cuba ubah.
mudah-mudahan dan minta doa kawan-kawan semua agar apa yang saya buat R&D tadi berhasil. Dari sudut benih okey, alhamdulillah dah berhasil. So sekarang ni tinggal nak tunggu buat tadi, kalau berhasil mungkin ini satu fardu kifayah untuk orang-orang yang beragama Islam bagi mempertingkatkan ekonomi keluarga dan negara. Mudah-mudahan. Dan variety apa yang ada? Saya fokus pada dua je. Okey, apa tu? Musangking dengan duri hitam. Duri hitam. Tu dia. Cuma nak tanya ni, tadi tengok kan pokok ni kan. Benih dia macam ni, ada dia tiga macam ni. Sebenarnya maksudnya ada tiga benih. Itu yang dipanggil tapak gajah. Sebenarnya 3 biji benih. 3 biji benih, kemudian bila dia naik kita satukan, baru atas kita kawinkan. Oh, maknanya 3 biji benih pokok ni, bila dia dah naik kita akan buat macam grafting tu lah kat sini, lebih kurang kan. Tu baru dikawinkan dengan baka lain lah. Right. Jadi baka ni pula, kalau biasa kita ambil kahwin mata tunas, kita kahwinkan pucuk, cara sisip ataupun cara baji, lambat. Betul. Lebih baik pokok yang saya tanam ni, mana ya dahan dia, itu je yang saya ambil. Jadi faham, tu yang bila faham. dia orang pakai apa yang beli pokok ni cakap laju, memang laju. Sebenarnya pokok ni baru saya tanam Februari tahun lepas. Makna lebih kurang setahun. Duri hitam, yang ini jenis duri hitam. Okey. Duri hitam di tanah liat ni dia cepat perkembangan dia. Menyebabkan dalam masa 5 bulan 7 kaki ketinggian dia. Jadi bila ketinggian tu cepat naik, batang ni tak sempat besar. Dia tinggi dulu. Jadi bila lepas saja kayu penyokong, dia akan rebah. So ini pokok durian atau pokok kekacang. Itu sebabnya saya potong. Potong ni, ini bekas potong. Tujuannya supaya batang dia besar dulu. Maknanya dia sekatalah naik, sesuai lah. So sekarang ni saya nak naikkan pokok ni dengan sebatang yang menegak. Mana batang utama. So bila dua ni, itu yang dari macam ni lah saya ambil penghasilan benih. Buat benih lah kira. Total berapa pokok yang dah tanam? Tanah ni tanah ni 5 ekar. 5 ekar. Tu dia 5 ekar. Sekeping. Kurang lebih sekeping lah kan. Dalam 5 ekar ni saya isi 345 pokok. Durian lah. Durian. Semua jenis duri hitam dan musangking. Ada sedikit saya masukkan montong dan IOI. Sebab montong IOI dia rajin berbuah. Rajin berbunga. Cuma bila masa tu duri hitam belum wujud. Maksudnya dah wujud, benih tu susah untuk dapat. Tapi lepas tu lagi satu lah nak tanya kan, kita penyediaan tapak. Sebelum penyediaan tapak tu kita nak korek lubang tu kan. Yalah, ramai orang cakap tanah dekat Sabak Bernam lah terutamanya lah. Memang tak sesuai sebenarnya tanam durian orang cakap kan. Tapi penyediaan tapak tu sebelum tu kita nak masukkan apa? Ada orang kata kena masukkan tanah merah lah apa kan. Ke hanya tanam seperti biasa macam kita tanam pisang macam tu je ke? Saya buat gini. Bila melihat macam R&D Mardi, pokok durian ni perlukan air yang banyak. Jadi sistem pengairan tu penting. Oh, inilah dia. Sistem pengairan tu penting. Ini auto drip ke macam mana? Ini mini sprinkler. Mini sprinkler. Jadi di sinilah dia ya. Bila mini sprinkler ni memang saya bila orang cakap sampai timbul cabaran memang saya akui di tanah liat bukannya mudah untuk tanam durian. Betul. So itu yang ada yang mengatakan macam you cakap persepsi kena isi tanah merah apa semua. So saya ambil gini tu. Konsep pokok ni berkembang sebenarnya selari dengan perkembangan akar.
Jadi kalau misalnya pokok kita tanam, saya tak gunakan tanah merah apa semua tu. Saya korek lubang, isi baju organik, kemudian cuma saya tambah ini apa dia orang panggil power bank tanah. Macam kompos ke? Bukan, dia macam dalam pampers dia ada jelly tu. Oh. Supaya jelly tadi untuk kekalkan dia punya kelembapan. Ya, Kemudian dalam jelly tadi saya masukkan fertilizer lah. Okey. Bila saya tanam tadi, memang kalau pokok tu bersatulah dalam masa 2-3 bulan. So dari situ tu yang kembali kepada teori tadi tu. Maknanya akar susah untuk dapat makanan daripada pergerakan di tanah yang jenis liat. Sebab dia nak tembus payah. So kita spray pokok tadi. Okey. Maknanya pembajaan kita bantu cara folia. Folia lah. Folia buat sendirilah. Saya campur sendiri. Folia tadi mana seminggu saya buat spray dan kaedah dia samalah. Makna kalau pokok ni tak boleh cari makan ikut akar, dia boleh ambil makanan daripada daun. Cuma kena kekerapan spray tadi lebih sikit. Tujuannya sebab bila cara folia ni pengambilan makanan dia ni sedikit. Tapi kita lah yang kena lebih sikit lah seminggu lah. So bila dah sampai ke tahap macam ni, rasanya dah tak risau lah. Dah selamat lah. Dah selamat lah. Durian ni dia baja kimia pun perlu. Sebab kalau base daripada baja organik ataupun EM tadi kan, bakteria, keperluan makanan dia tak cukup. Betul. Contoh macam katalah dia perlukan 15N, 15% N. Tai ayam rasanya baru paling tinggi 2.5%. Betul. Maknanya berapa longgok kita nak taruh kan. So pembajaan kimia tu perlu. Sebab tu kalau benda organik ni agak mahal lah kan. Durian dia elakkan nitrogen daripada klorid. Okey, maksudnya macam mana tu? Macam urea. Faham. Jadi tak nak yang itu tau. Tak nak yang itu. Dia contoh macam dia ni, dia beza dengan macam keperluan baja kelapa sawit ni kan, dia tak kisah. Tapi durian ni dia agak ada benda yang dia sensitif. Ada benda yang dia tak nak lah. So kita ambil nitrogen daripada, kalau yang kimia lah, nitrogen tadi daripada amonium nitrat. Bukan daripada klorid macam urea tu klorid kan. Bukan daripada macam sumber-sumber yang lain yang ada klorid. Jadi kita ambil daripada sumber amonium nitrat, makna nitrat. Okey. Kita sekarang nak tengok benih durian yang dibuat sendiri. Buat sendiri ya? Ya, buat sendiri. Daripada biji diguna teknik kahwin ataupun bahasa saintifik dia grafting. Ini saya kenalkan kahwin sanding tusuk. Mai kenalkan sanding tusuk. Ada macam-macam nama. Rasanya cari dekat Google atau dalam bahasa belum ada. Okey, Wak, berapa ribu anak benih ada kat sini sebenarnya? Lain macam banyaknya. Sebenarnya saya pun tak pernah kira. Ada kok 1,000. 1,000 ya? Aduh. Ini lebihan daripada tanam di ladang lah. 1,000 anak benih. Dapat gajah ni ada 3. Mana 3,000 benih? 3,000 benih. Kadang-kadang bukan tiga benih je. Tengok tu ada, rasanya ada berapa? 2, 4, 7. Semua memang tapak gajah. Apa nama? Ni kaki dia, kaki dia sampai 7. Kaki dia. Jadi siapa dulu terpulanglah dia nak kira apa. Betul. Kiranya senang cerita, benih ni bukan macam yang kat kedai yang biasa tengok ada satu je. Ya. Je kan. Kadang-kadang sebab kenapa saya buat macam ni? Itu yang berbalik pada awal cerita tadi. Untuk kegunaan sendiri. Betul. Saya dah berumur, kalau pakai kaki satu, bila saya nak merasa buah dia? Dia nak cepat lah nak cepat. Tu yang namanya teknik sanding pucuk ke apa tadi tu? Sanding tusuk. Sanding tusuk. Sanding tusuk ni dia gini. Macam mana tu?
Okey. Ini teknik sanding. Ini teknik sanding. Oh, okey. Kita kawin kat tepi kan. Tepi saja. Tepi. Okey. Okey. Tapi yang teknik sanding tusuk, Okey. Banyaknya benih durian. okey. Tapi aku belum buka dia punya. Tak. Atau okey, yang ni clear sikit. Okey. Okey. Okey, pokok penanti ni kita apa? Potong tirus, kemudian padukan dengan cabah yang kita masuk nak. celah-celah lah senang cerita lah. Jadi dia lagi kuat lah. Daripada Daripada apa asyik menempel je gitu. ini pokok utama, lepas tu dia kepit, ikat lah. Dia berapa lama baru dia bersanding sebenarnya? Sebulan. Dalam 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan dah cantik lah. Siapa yang tak pernah tahu? Dia punya dulu, dia punya produk yang Dulu siapa yang tak pernah tahu? Ini mas cotek, pokok mas cotek yang buat kapsul herbal dulu kan. Jom kita tengok kat depan pula. Banyak guys. Nak tanya kan pasal berkenaan pokok penanti yang dikahwinkan. Contoh kalau kita nampak tadi ada dekat polybag tu dia ada 3 kan. 3. Lepas tu sebenarnya 3 biji tu penanti tu pokok tu daripada pokok baka apa sebenarnya kita nak tahu. Okey, contoh ginilah. Okey. Kalau kita nak buat benih pelam, Okey. secantiknya pokok penanti tu daripada biji benih, pelam air ataupun pelam telur. Telur okey. Dia ada sifat ketahanan dia sama juga macam durian. Okey. Durian sebaiknya ambil daripada pokok durian hutan. Yang kuat lah tahan. Yang kuat dia dah survival. Durian hutan, setidak-tidaknya durian kampung. Bukannya ambil biji benih daripada musangking, dia punya apa imuniti biji tadi kurang. So ambil benih tadi kita semai, kemudian kita cantumkan, jadikan satu. Kalau nak buat kaki ganda tadi, biarkan satu batang yang naik, baru kita cari apa ni mata tunas yang sah dia punya Baka dia ketulinan lah. dia. Kalau kita tanam daripada biji benih, biji benih tadi ketulinannya tu tidak pasti. Contoh, katalah apa tuan-tuan tanam apa ni kelapa mata. Kelapa mata, kemudian dia dah berbuah, kemudian dah tua, kita ambil biji dia, kita semai. Kebarangkalian untuk jadi mata 100% tu payah. Betul. So sama juga macam durian. Tapi kalau misalnya nak singkat, ambil sumber yang pasti. Di Malaysia ni mana sumber yang pasti? Jabatan Pertanian, MRD, jangan pergi yang swasta. Betul. Kalau pergi swasta, dia cakap apa? Semuanya yang asli. Semuanya musangking. Okey, jadi kita nak tahu beza pokok duri hitam dengan musangking supaya orang tak tertipu kalau beli kat nursery. Macam mana? Pertama, daripada fizikal dia, nampak bentuk dia punya daun tadi. Okey, daun dia macam mana? Okey, daun dia ni kalau ini duri hitam, yang mana pangkal daun ni dia membentuk membulat. Okey, dia membentuk membulat. Macam yang ni kan, membentuk membulat. Kemudian tu satu ciri-ciri dia. Yang keduanya daripada mata tunas dia. Dia mata tunas pucuk ni akan berbeza kalau dibandingkan dengan musangking atau montong atau yang lain. Okey, cuba kita tengok apa musangking pula. Ini pokok musangking. Tapi pokok musangking ni bila kena tanah yang bagus, daun dia akan jadi besar. Ciri dia ni dia tirus. Dia tak berapa tirus, okey. Kemudian tirus memanjang, bahagian tepi ni kalau tengok dia berombak. Okey. Beralun. Berombak. Macam ni kan? Berombak. Kalau yang itu kan dia straight terus. Ini duri hitam. Dia lurus macam ni. Okey, tengok apa tadi apa mata tunas dia. Okey, pucuk dia. Tunas dia macam ni. Ini pun apa? Macam ni. Itu je lah perbezaan dia. Kalau kita nak tengok, ni agak tirus, ni agak tirus, panjang-panjang, agak panjang lah senang cerita kan. kemudian berombak. Duri hitam dia berbulat, dia bulat, dia tak ada tirus tajam. Okey, terbaik.
Biasa orang kena tipu je kat nursery. Sampai-sampai tak berbuah, tak durian apa dibeli. Okey, tengok banyak benih ni kan. Okey. Berapa agak-agak satu harga pokok ni kalau jual kan? Memang sekarang ni memang ada jual benih kan? Berapa harga sepokok ni kalau jual? Ikut Kau ada yang berminat. Ikut saiz lah. Okey. Okey. Kalau yang saiz yang rasanya dah confident. Contoh macam ni lah. Macam ni. Contoh ni saya macam ni saya jual dalam 150 150 ke 160. Ini duri hitam. Duri hitam. Sama harga ke dengan Musang King? Saya pukul rata sama harga. sebab saya pun dah tak nak buat lagi. Mana habis 1000 ni habis lah. Habislah. Tak tahulah kalau mood akan datang. Buat masa ni saya nak fokus kepada ladang. Okey, faham. Jadi ini memang jual lah. Senang cerita ini jual. Ini dengan yang kita tengok kat bawah kanopy tadi jual. Okey, jadi sesiapa yang berminat nak dapatkan benih duri hitam dan juga Musang King, bolehlah kontak nombor yang saya akan kepilkan kat bawah ni. Kontak saya pun boleh. Automatik saya datang sini, saya terus jadi ejen. Boleh ya? Okey. Rasanya itu sajalah untuk perkongsian kita hari ini. Terima kasih kepada Wak Nasnan ya di atas perkongsian dan banyak pengalaman yang kita boleh belajar. Nanti kalau ada sesiapa yang minat, boleh saya akan sertakan link saya Shopee dekat description. Okey. Assalamualaikum Wak. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, jumpa lagi ya. Okey. Durian Okey. Saya rasa setakat tu saja. Saya pun dah nak gerak balik. Wak Nasnan ni pun dia ada kerja lagi dia nak kena buat. Okey, so lepas ni siapa-siapa yang berminat, saya ulang lagi sekali. Siapa yang berminat bolehlah Roger nombor yang saya kepilkan di hujung video ni, dan boleh cek di link description Shopee saya. Jangan lupa terus menyokong Wong Jo Official. Terima kasih untuk 10,000 subscriber. Kalau anda rasa anda suka dengan perkongsian kali ini, bolehlah tekan subscribe, like, share dan komen. Dan insya-Allah lepas ni kita akan cari lagi kebun-kebun yang rare untuk kita lawati. Saya sekarang ni tengah cari kebun herba. Kalau ada herba, saya nak teringin nak pergi terjah kebun tu, kita nak buat review. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.